Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini 14 Julai 2021 kita akan teruskan PDPR Pendidikan Islam untuk minggu yang ke-23. PDPR Pendidikan Islam tahun 3 minggu yang ke-23. Okey, untuk tarikh hari ini iaitu 14 Julai kita akan buat satu lagi latihan yang dibekalkan dalam modul yang telah diedarkan tu. Okey, pada hari ini satu muka surat sahaja kita akan buat berkenaan dengan bidang ulum syariah, iaitu bahagian adab, adab menuntut ilmu. Okey, baiklah. Hari ini kita akan tulis jawapan dalam kotak kosong ni. Okey, ada berapa soalan? Ada 8 soalan semua berkenaan dengan dia bagi di sini situasi ataupun keadaan lah. Keadaan kamu kena tuliskan sama ada keadaan ataupun situasi yang dia bagi tu beradab ataupun tidak beradab. Okey, situasi-situasi ataupun suasana ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku yang dia tulis kat sini ni berkaitan dengan adab menuntut ilmu. Okey, baiklah. Kita akan tengok sikit buku teks muka surat 130. Buku teks Pendidikan Islam muka surat 130. Okey, berkenaan dengan seorang wartawan ni dia sedang menemu bual ataupun dia menemu bual pelajar cemerlang di sebuah sekolah. Okey, kita tengok di sini muka surat 130 dulu. Okey, kita boleh tengok di atas pentah ni. Okey, kita baca sama-sama berkenaan dengan tajuk adab menuntut ilmu. Okey. Berikut saya bacakan biodata ringkas tokoh murid cemerlang tahun ini. Beliau merupakan seorang yang sangat bersopan santun dan menghormati guru. Okey, apa yang kita dapat di sini ialah rahsia seorang pelajar cemerlang ni ataupun apakah adab-adab seorang pelajar yang cemerlang. Okey, kita dapat dua di sini iaitu dia seorang yang sangat bersopan santun dan menghormati guru. Okey, titik. Beliau juga menunjukkan kesungguhan dalam menuntut ilmu di samping menghindarkan diri daripada melakukan dosa. Dia bersungguh-sungguh menunjukkan kesungguhan sebagai seorang yang sedang menuntut ilmu. Dia tak main-main lah bila menunjukkan kesungguhan ni. 3 ciri lah kita dapat di sini. Yang pertama tadi, sangat bersopan santun. Yang kedua, menghormati guru. Yang ketiga, menunjukkan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Di samping menghindarkan diri daripada melakukan dosa. Dia seboleh-bolehnya dia menghindarkan diri daripada melakukan dosa. Apa contoh melakukan dosa ni? Contohnya ambil barang-barang ataupun alat tulis kawan, tidak menghormati guru, itu tidak menghormati ibu bapa, menipu ibu bapa, mak tanya semayang ke belum, dia jawab semayang dah padahal dia tak semayang lagi. Itu contoh-contoh melakukan dosa. Jadi sebagai seorang pelajar, kalau nak menjadi pelajar yang cemerlang, kamu kena menghindarkan diri daripada melakukan dosa. Okey. Sebab apa? Sebab bila kita melakukan dosa, hati kita akan menjadi hitam. Dan bila hati hitam, hati kotor, maka kita susah untuk menerima ilmu. Ilmu ni, ilmu yang baik ni yang kita duk belajar di sekolah ni, sifatnya ialah suci, bersih. Macam mana nak pergi masuk tempat ilmu yang suci, yang bersih tu, nak masuk ke dalam hati kita yang kotor kalau kita selalu melakukan dosa. Okey, jadi kita kena hindarkan dosa. Okey, baik. Seterusnya kita sambung baca di sini. Rahsia kejayaan beliau ialah
Okey, pertama di sini ikhlas. Yang kedua, sentiasa berdoa. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, menjaga masa. Okey, itu adalah rahsia pelajar yang cemerlang. Kamu pun boleh ambil 4 rahsia ni kalau nak menjadi pelajar yang cemerlang. Beliau yang dimaksudkan ialah Muhammad Nabil bin Haji Muhammad. Dipersilakan. Okey, wartawan ni persilakan. Muhammad Nabil ni lah. Okey, baik. Seterusnya kita tengok muka surat sebelah ni. Dia sambung lagi. Wartawan laki pula duk temu bual dia. Okey, kita baca kotak nombor 1. Wartawan ni kata apa? Tahniah atas kejayaan mendapat anugerah tokoh murid yang cemerlang tahun ini. Apakah nasihat anda kepada rakan-rakan yang lain? Okey, lepas tu murid ni jawab, terima kasih. Kita sebagai pelajar mesti mengamalkan adab dalam menuntut ilmu. Okey. Kotak yang ketiga, wartawan tanya lagi kat dia, apakah kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu? Okey, seterusnya dia jawab, yang pertama, apa kepentingan dia? Pasal apa kita kena mengamalkan adab menuntut ilmu? Okey. Yang pertama, mudah memahami isi pelajaran. Yang kedua, ilmu bertambah berkat. Bila kata ilmu bertambah berkat ni maksudnya ilmu walaupun sikit tapi kita faham ilmu tu. Kita ingat sampai kita besar. Contohnya apa? Ilmu cara sembahyang. Ilmu baca doa dan sebagainya lah. Okey, ilmu mengucap 2 kalimah syahadah. Itu kalau kata kita ingat, maksudnya cara kita belajar ataupun waktu kita mempelajari ilmu tu, kita mengamalkan adab lah. Kalau kita tidak beradab, kita mudah lupa lah apa yang kita belajar. Okey, baik. Yang ketiga, bermotivasi untuk belajar. Okey, bermotivasi ni maksudnya dia tidak jemu lah belajar. Dia rasa nak belajar lagi. Okey, seterusnya, bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Okey, bersemangat untuk mengamalkan. Apa maksud mengamalkan? Iaitu dia, contohnya dia belajar sembahyang sunat zuhur. Jadi dia berasa bersemangat untuk sembahyang sunat zuhur pada esok tu. Itulah yang dinamakan sebagai bersemangat untuk mengamalkan ilmu. Okey, seterusnya, disayangi guru dan rakan. Okey, kita tengok kawan-kawan kita kalau kata dia pandai kan. Jadi cikgu-cikgu sayang kat dia. Kawan-kawan pun suka duk kawan dengan dia. Sebab apa? Sebab pergi tanya soalan, tanya cara nak buat dan sebagainya. Okey, itu kelebihan orang yang berilmu lah. Seterusnya, diangkat darjat di sisi Allah. Okey, ini janji Allah kepada orang-orang yang berilmu, diangkat darjat di sisi Allah. Maksudnya orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu tak sama di sisi Allah. Orang yang berilmu ni darjat ataupun kedudukan dia diangkat, dimuliakan oleh Allah. Okey, baiklah. Yang kelima, dia kata apa? Boleh kongsikan doa belajar yang selalu diamalkan. Wartawan ni tanya dekat budak ni, boleh tak kongsikan doa? Okey, seterusnya budak ni pun jawab, doa belajar ialah Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, ini ialah doa belajar yang selalu kamu baca. Kebanyakan daripada kita ingat doa belajar ni, hafal dah. Okey, tahniah. Yang ketujuh, terima kasih. Wartawan ni ucap terima kasih atas perkongsian. Okey, apa rumusan dia yang kita dapat berdasarkan tajuk menuntut ilmu ni? Kita dah banyak kali dah kita tengok tajuk ni. Kita tengok sikit rumusan dia di bawah ni. Adab menuntut ilmu dapat menjamin keberkatan hidup serta bermanfaat untuk diri dan masyarakat. Okey, bila kita belajar adab-adab ataupun cara yang betul untuk menuntut ilmu,
maka dia akan dapat menjamin keberkatan hidup kita serta memberi manfaat. Memberi manfaat ni faedah lah. Memberi manfaat kepada bukan saja diri kita, keluarga kita, tapi juga masyarakat orang sekeliling kita. Okey, baik. Kita tengok latihan untuk hari ni. Okey, tidak banyak. Ada 8 soalan saja. Hari ni 1 muka surat saja kita akan buat sebab soalan dia dah banyak. Okey. Dia suruh kita isikan beradab. Ini ber, alif, dal, ba ni beradab. Kalau kamu rasa benda tu beradab, situasi tu beradab, kamu ambil yang ni. Ber, alif, dal, ba, beradab. Atau tidak beradab. Ni tidak beradab. Ni tidak beradab. Okey. Kamu isikan dalam kotak lah. Kalau kamu kata beradab, okey, ambil yang ni, isi beradab. Kalau kamu kata tidak beradab, okey, ambil yang ni, tidak beradab. Isikan dalam kotak kosong ni. Okey, situasi nombor 1. Situasi ni macam keadaan lah. Okey, nombor 1, kita tengok sini. Naufal selalu tidur semasa guru sedang mengajar di hadapan. Okey, beradab ke tidak beradab? Ada seorang budak ni nama Naufal, dia selalu tidur semasa guru sedang mengajar di hadapan. Cikgu duk ajak di depan, dia duk tidur. Kalau kamu kata okey beradab, kamu ambil yang ni, bubuh di sini. Kalau kamu kata yang tu kalau tidur tidak beradab, okey, ambil ni, tidak beradab. Tidak beradab yang ni, beradab yang ni. Letak satu sahaja jawapan, jangan letak dua-dua. Okey, baik. Yang kedua, Laila tidak pernah putus asa mencuba walaupun selalu gagal dalam ujian subjek sains. Laila, seorang lagi pelajar nama Laila, dia tidak berputus asa walaupun dia selalu gagal. Beradab ke tidak? Tidak putus asa ni maksudnya dia tak jemu untuk cuba lagi. Walaupun dia gagal dapat markah sikit, tapi dia tetap mencuba. Itu kita panggil sebagai tidak berputus asa. Yang ketiga, Nabilah sering berjumpa dengan gurunya selepas tamat waktu persekolahan untuk bertanya tentang perkara yang tidak difahami. Budak ni, nama Nabilah ni, dia selalu berjumpa dengan guru lepas tamat waktu sekolah untuk tanya perkara yang dia tak faham. Beradab ke tidak beradab? Kalau beradab, ambil yang atas tadi, letak sini. Okay, yang keempat, Luqman selalu dimarahi guru akibat tidak menyiapkan kerja sekolah yang diberikan. Luqman ni dia tak siapkan kerja sekolah. Beradab ke tidak? Okey, isi di sini. Yang kelima, Wani tidak memandang muka Cikgu Aminah yang sedang bercakap dengannya. Seorang murid ni nama Wani, dia tidak memandang muka cikgu dia. Waktu cikgu dia duk bercakap dengan dia, dia pusing kot lain, dia pusing kiri, dia pusing kanan waktu cikgu duk bercakap dengan dia. Beradab ke tidak beradab? Okey. Nombor 6, Amira sentiasa membaca doa sebelum belajar atau sebelum mengulang kaji. Selalu membaca doa, sebelum belajar pun baca doa, sebelum mengulang kaji pun baca doa. Okey, beradab ke tidak? Okey, isi di sini jawapan. Nombor 7, Farhan selalu ponteng kelas subjek matematik kerana tidak suka akan guru yang mengajar. Seorang murid nama Farhan, dia selalu ponteng kelas subjek matematik sebab dia tak suka dekat cikgu matematik tu. Okey, ponteng kelas, beradab ataupun tidak. Dan yang ke-8, Rozana sentiasa mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang banyak memberikan ilmu kepadanya. Rozana ni dia selalu ucap terima kasih kepada guru-guru yang banyak memberikan ilmu kepada dia. Beradab ke tidak, kamu isi di sini.
Okey, sekian saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada selepas raya ni, insya-Allah. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.